أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد مسلمين مسلمات hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya kita dapat meneruskan pertemuan sekali lagi bagi meneruskan perbincangan kita dalam kitab Aqidatun Najin, dan kita masih lagi di peringkat muqaddimah, yang mana persoalan yang berkait dengan ilmu yang dimulakan oleh pengarang dengan i'lam, ketahui olehmu. Itu yang asasnya, dan kita telah pun berbincang sebelum ini berkenaan dengan pandangan, sekilas pandangan berkenaan dengan ilmu, dan kita telah pun berbincang berkenaan dengan prinsip ataupun asas-asas ilmu yang disebut sebagai mabadi'ul ilm, yang mana ada 10 yang telah pun kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Dan seterusnya dalam muka surat 5 ini pengarang menyatakan sebagaimana yang disebut selepas perbincangan berkenaan dengan asas-asas ilmu ataupun mabadi'il ilmu, beliau menyatakan, dan tiada tersembunyi bahawasanya, kata musannif, ini kata syarih, pensyarah ataupun penghurai kepada penulis kepada kitab Aqidatun Najin, i'lam, dan tiada tersembunyi bahawasanya, kata musannif ialah pengarang matan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala, di mana beliau menyatakan i'lam. Sebelum ini kita telah pun sebut, beliau menyatakan i'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. I'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Ketahui olehmu bahawasa hukum yang bangsa akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Ini isu ataupun perkara yang telah disebutkan sebelum ini. Jadi kata Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, i'lam, dihuraikan, i'lam itu diwada'kan bagi bahawa isti'malkan pada khitab bagi muayyan, tetapi diisti'malkan dia oleh musannif pada khitab akan tiap-tiap orang yang menilik pada muqaddimah ini, daripada orang yang mungkin daripadanya mendapat akan ilmu. Jadi asal perkataan i'lam, bahasa Arab sebut i'lam itu ialah fi'il amar, hendaklah kamu ketahui. Kita terjemah sebagai ketahui olehmu, hendaklah kamu tahu. Itu adalah tanggungjawab ataupun suruhan, khitab
dicakapkan kepada orang yang dilawan cakap, orang yang berhadapan dengan kita, yang menjadi orang yang kita bercakap dengannya, disebut sebagai mukhatab. Mukhatab, orang yang dicakapkan kepadanya. A bercakap dengan B, A jadi mutakallim. A adalah orang yang bercakap, B yang mendengar disebut sebagai mukhatab. Kalau kita dalam bahasa Melayu, ganti namanya disebut sebagai ganti nama pertama saya, kami dan seumpama itu. Ganti nama kedua awak, kamu. Itu yang dilawan cakap, orang yang dilawan cakap. Jadi apa yang disebutkan oleh pengarang, i'lam, pada asalnya ketahui olehmu ini adalah maknanya percakapan kepada orang yang berada secara berhadapan, secara biasanya, secara biasa orang yang berada di hadapan. Jadi apa yang kita tengok ataupun perhatikan, kata syarih yang mensyarahkan kitab, pengarang kitab ini, bahawa perkataan asal i'lam itu diwadakkan mengikut aturan hukum ataupun aturan tata bahasa Arab, maka bahawa ketahui olehmu itu adalah diisti'malkan, digunakan pada khitab, pada percakapan bagi muayyan, bagi orang yang tertentu, bagi orang yang tertentu. Jadi dalam asasnya biasa perkataan ketahuilah olehmu, hendaklah kamu tahu, itu adalah secara terus kepada zahirnya orang yang dilawan cakap. Tetapi jadi dalam kitab ini, bila dalam kitab bercakapnya ditulis, percakapan ini ditulis, ketahui olehmu, secara tulisan ini berperanan apabila dibaca, apabila disebutkan. Tetapi diisti'malkan, tetapi digunakan dia oleh musannif pada khitab, pada percakapan akan tiap-tiap orang yang menilik pada muqaddimah ini. Jadi pada penggunaan dalam kitab ketahuilah olehmu, ianya berlaku apabila ada orang baca kitab ni. Siapa-siapa yang baca kitab ini jadi orang yang tertentu untuk mendapat arahan ataupun panduan, suruhan daripada pengarang. Itu yang dimaksudkan, dan ini adalah perbahasan dari sudut ilmu bahasanya, ilmu bahasa. Jadi penggunaan kalimah tahu, awak kena tahu, itu yang dibahaskan di sini. Jadi pada tiap-tiap orang yang menilik muqaddimah ini, siapa yang menatap, menilik, membaca muqaddimah ini daripada orang yang mungkin daripadanya, daripada orang yang berkeupayaan, mungkin daripadanya, berkemampuan daripadanya untuk mendapat akan ilmu. Jadi ketahuilah olehmu, dicakapkan kepada orang yang belajar ada kemampuan untuk mendapatkan ilmu. Jadi di sini arahan ataupun suruhan kepada orang yang membaca supaya mempelajari ilmu. Jadi dalam permulaan lagi disebut i'lam, dan penulisan kitab-kitab lama ataupun kitab cara yang dahulunya dengan memulakan kalimah-kalimah ini. I'lam, hendaklah kamu tahu. Kita terjemahkan sebagai dahulunya ketahui olehmu. Apa yang nak tahu itu? Nak tahu apa yang disebut oleh pengarang selepasnya.
Jadi ada objektifnya, ada tujuannya. Disebut i'lam itu ialah sebagai ambil perhatian. Ini perkara yang perlu kamu tahu apabila kamu mempelajari perkara ini, ataupun belajar atau membaca kitab ini. Jadi apabila kata bercakap, boleh jadi bercakap secara bersemuka dan boleh berjadi bercakap secara maknawi, iaitu secara penulisan. Dan mungkin kita hari ini lebih luas lagi, iaitu bercakap secara virtual, secara maya, dengan online-nya melalui talian, atas talian dan seumpama ini. Jadi ini yang kita kata perluasan skop percakapan ataupun komunikasi dengan berbahasa bercakap, percakapan. Jadi itu adalah perbahasan dari sudut bahasa. Baik, seterusnya kata pengarang, bermula makna pengetahuan itu, iaitu mendapat akan sesuatu yang berbetulan dengan hakikatnya. Jadi apa dia ketahui olehmu? Tahu tu apa? Tahu tu apa? I'lam, ketahui olehmu. Ilmu itu apa? Itu yang disebutkan di sini. Bermula makna pengetahuan. Ilmu diterjemahkan sebagai pengetahuan. Jadi pengetahuan. Bermula makna ilmu. Mulanya makna ilmu ataupun pengertian ilmu itu, iaitu mendapat sesuatu yang berbetulan dengan hakikatnya. Idrakus syai' ala ma huwa alaih idrakun jazimun. Mengetahui sesuatu yang benar keadaannya mengikut pengetahuan itu secara pasti. Itu adalah pengertian ataupun definisi ilmu. Definisi ilmu ialah tahu sesuatu betul dengan hakikatnya. Sebab boleh jadi kita tahu tetapi hakikatnya tidak betul sebagaimana yang sebenar, maka itu tidak disebut sebagai ilmu. Dan ini yang akan kita lihat kepada perbahasan mengenai lawan kepada ilmu, iaitu jahil, ataupun bahasa terjemahan kita mungkin jadi jahil. Tetapi perkataan jahil dalam bahasa Arab maknanya orang yang tidak tahu. Lawan kepada alim, orang yang tahu. Tapi perkataan jahlun itu lawannya ilmun, itu dalam bahasa Arab. Tetapi bila mari bahasa Melayu kita sebut ilmu, lawannya jahil. Jadi makna ataupun pengertian definisi ilmu ialah mengetahui sesuatu perkara mengikut hakikatnya yang sebenar. Itu asas pada bahasanya. Tahu sesuatu mengikut hakikat yang sebenar. Jadi asas kepada ilmu ialah pembuktian ataupun pendalilan bagi menimbulkan keyakinannya. Menimbulkan keyakinan, menghasilkan keyakinan setelah diteliti perbahasan perbandingan yang berkaitan. Jadi itu antara definisi ataupun pengertian ilmu. Bermula qaul yang sebenar. Bermula qaul yang sebenar bahawa ilmu dan ma'rifat itu bersamaan keduanya. Jadi pada perbahasan dua kalimah, ada ilmu, ada ma'rifah. Kita terjemah dua-duanya ilmu pengetahuan. Ilmu lagi, tahu lagi. Maknanya secara menimbulkan takkid ataupun kesungguhan
kita bersungguh menyebut kalimah itu. Tapi pada pandangan sebahagian ulama menyatakan kalimah ilmu dan ma'rifah itu sama sahaja maknanya. Tapi beza dari sudut penggunaannya. Disebutkan bersamaan keduanya sama saja ilmu dan ma'rifah itu pada hakikatnya, melainkan bahawasanya diitlakkan atas Allah Ta'ala itu alim, tiada harus diitlakkan atasnya arif, kerana bahawa ma'rifah itu menyeru ia akan mendahulukan jahil bersalahan ilmu. Jadi dari sudut ma'rifah dan ilmu, penggunaan bagi sifat Allah disebut alim. Allah tidak disebut sebagai bersifat dengan arif. Kenapa? Kerana alim ini tidak mesti ada permulaan. Tetapi arif dalam erti tahu itu menunjukkan ada permulaan. Daripada dulunya tak tahu, dia belajar dan dia tahu. Jadi arif. Jadi ini adalah perbahasan istilah. Istilah. Pada kita mungkin tahu, apa bentuk tahu? Tahu dalam bentuk ilmu ke, tahu dalam bentuk arif ataupun ma'rifah. Maka itu adalah perbahasan-perbahasan bahasa. Dan ini juga akan membawa kepada perbahasan-perbahasan lanjut lagi dalam bentuk perbahasan yang disebut sebagai ilmu ma'rifah. Sebagai contoh, ilmu ma'rifah. Jadi hal yang berkait dengan ilmu yang selanjutnya, yang dikatakan ilmu ma'rifah itu lebih terperinci setelah dikaji dan berkait dengan, ada sebahagian menyatakan ma'rifah ini ialah ilmu yang berkait dengan hati seumpamanya. Ilmu yang umum berkait dengan yang zahir. Itu adalah perbahasan-perbahasan yang sangat panjang berkenaan dengan ilmu ini. Namun dalam perbahasan ilmu tauhid, perkataan alim dan arif ini ada perbezaannya jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah disifatkan dengan sifat alim dan tidak kita sebut ataupun tidak disifatkan dengan sifat arif. Jadi itu adalah perkara yang kita sebut sebagai ilmu. Jadi memahami, mengetahui, itu adalah perkara-perkara yang kita selalu juga akan kaitkan dalam perbahasan, dalam pembelajaran pengajian kita. Jadi apabila pengarang kata i'lam, ketahuilah. Apa yang makna tahu itu? Tahu itu mengenai sesuatu dengan sebenarnya, secara pasti. Dan ilmu akan dibahagikan kepada ilmu daripada wahyu dan ilmu bukan daripada wahyu. Secara zahir. Sebab apa? Sebab ada ilmu yang berkait dengan wahyu yang mengkhabarkan perkara-perkara yang berkait dengan sifat-sifat ketuhanan, kerasulan, perkara-perkara ghaibiyat, perkara ghaib yang disebut sebagai as-sam'iyat. Yang perkara-perkara yang berkait dengan hukum hakam dalam kehidupan. Perkara yang menyebut tentang baik buruknya pertimbangan akhlak manusia. Dalam akhlak manusia ini dipandu oleh ilmu wahyu. Manakala ilmu-ilmu untuk kehidupan, dari sudut pekerjaan, urusan mencari kehidupan harian, memenuhi keperluan, dari sudut makan minum, pergerakan, tempat tinggal dan seumpamanya, itu disebut sebagai ilmu-ilmu fitri yang secara fitrahnya diusahakan oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun menyediakan dalam
setiap jiwa, dalam setiap diri. Jadi perkara-perkara yang berkait dengan inovasi dalam kehidupan dunia, maka kita akan lihat manusia sentiasa berusaha mencarinya dengan akal fikiran yang telah dibekalkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang dibahagikan itu sebagai mengingatkan bahawa kebiasaannya ilmu yang berkait dengan kehidupan ini diusahakan oleh manusia dan manusia tidak akan terlepas pandang terhadapnya. Manusia tidak akan terlepas pandang, tidak akan tertinggal dari sudut ilmu kehidupan di dunianya. Yang mungkin manusia terlepas pandang, tertinggal ataupun terleka daripada memerhatikan ialah ilmu yang berkait dengan kehidupan akhirat. Yang ini yang ditugaskan, diutuskan Rasul untuk menyampaikan perkara-perkara yang berkait dengan urusan kita manusia di akhirat selepas kematian daripada kehidupan dunia ini. Jadi banyak perbahasan yang berkait dengan kedudukan ilmu. Maknanya kedudukan ilmu yang berkait dengan wahyu ini adalah yang sebenarnya, kata sebahagian ulama. Ilmu-ilmu yang berkait dengan keperluan dunia adalah perkara yang ada kepentingannya juga dan ianya menjadi keperluan kepada manusia untuk melengkapkan urusan keagamaan. Pada asas kita kata ilmu syara', kewajipan salat. Kewajipan salat, kita belajarlah bab salat. Tetapi tanpa ilmu yang berkait dengan dunia, salat tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Sebagai contoh, salat memerlukan wudu untuk sahkan salat. Nak ambil wudu ada penggunaan air. Nak dapatkan air, mungkin ada yang mudah pergi ke tempat yang ada air, ada sungai, ada laut dan seumpamanya. Tapi kalau tidak ada, maka pemikiran manusia untuk memenuhi keperluan berwuduk tadi, maka air dibawa, disalur kepada tempat-tempat yang diperlukan. Memerlukan air yang bersih untuk menyempurnakan amalan, maka amalan wuduk tadi memerlukan air yang bersih sebagai contoh. Maka usaha untuk mendapatkan air itu berkait dengan keilmuan. Ada ilmunya. Yang pertama, ilmu yang memerhatikan, ilmu yang menyelidik, mengkaji, ilmu yang mencuba dengan percubaan-percubaan secara praktikalnya, maka itu adalah hakikat-hakikat yang perlu dipenuhi. Kalau dahulu kita nak berwuduk, kita kena pergi cari air. Tetapi hari ini kita nak wuduk, kita pergi, air itu dibawa ke tempat kita, dalam kawasan lingkungan kita. Kalau dalam rumah ada air, dibawa air itu ke rumah. Asalnya air daripada sungai, dibawa ke loji dan disalurkan sampai ke dalam rumah kita. Maka itu adalah sebahagian daripada usaha-usaha yang berkait dengan ilmu. Jadi keilmuan ini adalah suatu kepentingan dalam kehidupan. Baik menyempurnakan kehidupan dunia, lebih-lebih lagi ilmu yang berkait dengan akhirat, kerana ianya di luar jangkauan akal kita. Dan Allah Maha Pemurah, Maha Kaya, memberikan ilmu ini melalui Rasul disampaikan kepada kita. Perihal yang berkait dengan kehidupan selepas kematian. Jadi itu adalah sekilas berkenaan dengan ilmu, dan seterusnya lawan kepada ilmu dan keluar dengan kata pengetahuan itu. Keluar dengan kata pengetahuan itu 4 perkara. Yang lain daripada ilmu itu adalah 4 perkara. Pertama, jahil, iaitu terbahagi ia atas 2 bahagi. Ilmu lawannya jahil.
Jahil kita kata tidak tahu. Terbahagi ia atas dua bahagi. Kejahilan, ketidaktahuan ini ada dua bahagian. Pertama, jahil basit namanya. Nama istilah. Jahil basit. Nama bahagian pertama namanya jahil basit, iaitu tiada mengetahui sekali-kali. Seperti dikata orang baginya, apa kata engkau, alam ini qadimkah atau baharu? Maka jawab ia, tiada aku ketahui sekali-kali. Jahil basit, memang dia tak tahu langsung. Bila tanya satu perkara, maka dia jawab tidak tahu. Jadi ini adalah perkara yang disebut basit, mudah. Orang yang tak tahu dia mengaku tak tahu, itu adalah perkara yang mudah. Itu disebut basit, mudah saja. Perkara yang mudah keputusannya. Dia tak tahu, dia kata tak tahu. Alam qadim ke alam baru? Wallahu alam, saya tak tahu. Itu senang. Sebab apa? Dari sudut pengakuan ini memberi isyarat bahawa dia bersedia untuk menerima ilmu, sedia untuk dapat pengetahuan. Dia tidak membangkang untuk menerima pengetahuan. Jadi itu yang disebut sebagai basit, jahlun basit, ketidaktahuan yang mudah, yang ringan kita kata. Yang mudah saja. Sebab apa? Dia bersedia untuk mengetahui. Jadi yang jahil yang pertama ini mudah. Seterusnya jahil yang kedua. Kedua, jahil murakkab namanya. Nanti nak apa nama pun susah juga. Jahil ada berapa jenis? Satu jahil basit, yang kedua jahil murakkab. Jadi ada pada kedudukan masing-masing. Pada kedudukan yang disebutkan di sini. Jadi ada orang tua-tua dia sebut jahil apa jenis? Jahil tukil, jahil teropong. Itu orang tua-tua lah dulu sebut. Jadi orang muda-muda dengar pun kadang-kadang dia tak tahu jahil tukil, jahil teropong. Tukil pun tak kenal. Tukil itu yang dibuat tadah, untuk tadah air nira, air tuak orang Kelantan sebut. Jadi itu ya, boleh menampun boleh menyimpan sebahagiannya. Jahil tak tahu, tapi belajar sikit-sikit, lama-lama tahu. Jadi boleh menakung air. Tapi kalau teropong, macam kita tiup api je, guna teropong, embuh api marak jadi kejahilan itu agak membahayakan. Tak langsung tak terima ilmu, tidak terima ilmu langsung. Baik, seterusnya kedua jahil murakkab namanya, iaitu mendapat atas bersalahan sifatnya pada waqi', dan dinamakan dia dengan demikian itu kerana bersusunnya daripada dua jahil. Murakkab maknanya bersusun, bergabung. Gabungan apa? Gabungan dua kejahilan. Pertama, jahil empunyanya dengan barang yang pada waqi'. Dia tahu sesuatu itu dengan salah, mengetahui sesuatu yang salah pada hakikatnya. Waqi' itu adalah realitinya. Jadi pada kedudukan dia tahu, pada dia rasa dia tahu, tapi pengetahuannya itu adalah tidak tepat.
Pengetahuan yang tidak tepat. Satu kesalahannya, kejahilannya, ya, ketidaktahuannya, dia tidak tahu yang dia tahu itu salah. Kedua, jahilnya dengan bahawasanya diri itu jahil. Yang kedua, dia tak tahu yang dia tu sebenarnya tidak tahu. Sebab apa? Sebab dia rasa dia tahu. Pengetahuannya salah. Manakala dia sendiri tidak akan mengaku yang dia tu jahil sebab dia rasa dia tahu. Jadi bersusun. Yang pertama, tidak tahu hakikat yang sebenar sesuatu perkara dan tidak mengetahui bahawa dia tu tidak mengetahui. Tidak tahu bahawa dia tu tidak tahu. Jadi bersusun, bergabung dua kejahilan. Jadi keduanya jahilnya dengan bahawasanya dirinya jahil kerana sangkanya bahawasanya ia yang mengetahui. Dia menyangka dia tahu sedangkan dia tidak mengetahuinya. Seperti i'tiqad falasifah bahawa alam ini qadim, sebagaimana pegangan keyakinan ahli falsafah. Falasifah kata jamak daripada failasuf, bahawa alam ini qadim. Pandangan mereka, alam ini qadim. Alam ini jadi dengan sendiri dari awalnya. Tak ada permulaan bagi alam ini. Itu dari sudut jahil. Jahil berlawan dengan ilmu. Jahil ada dua bahagian. Yang pertama jahil basit, yang kedua jahil murakkab. Jahil basit biasanya menerima ilmu. Jahil murakkab susah sikit untuk menerima ilmu kerana dia rasa dia tahu tetapi pengetahuannya bersalahan dengan hakikat. Dan kerana dia rasa dia tahu itu akan menghalang daripada dia nak terima ilmu tentang perkara tersebut. Itu bahagian yang pertama. Lawan kepada ilmu yang pertamanya ialah jahil. Dan yang kedua daripada perkara yang dikeluar daripada pengetahuan itu syak. Yang tidak disebut sebagai ilmu juga ialah syak. Ragu, keraguan, syak. Iaitu mendapatkan tiap-tiap daripada dua ternafi itu atas bersamaan. Jadi bahasa kita mudah ni, syak ini, ragu-ragu ini 50-50, tak pasti. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Mana satu? Ya pun boleh, tidak pun boleh. Maka itu namanya syak, keraguan. Nak nafi ada, tak boleh. Nak nafi tak ada, tak boleh. Maka itu disebut dua-dua pihak sama sahaja. Pada kita keraguan, pada keadaan yang bahasa mudah kita sebut 50-50. Itu namanya syak. Alam ini ada yang menciptakan ataupun jadi dengan sendiri. Dia kata boleh jadi ada yang cipta, boleh jadi sendiri. Sebagai contoh. Maka itu disebut sebagai satu keraguan ataupun istilahnya disebut syak. Itu bahagian yang kedua. Dan yang ketiga zan, iaitu berat pada hatinya itu mengetahui dan ringan pada hatinya tiada mengetahui. Jadi dari sudut zan, ada pada kedudukannya tahu tu lebih daripada tidak tahu. Maknanya keyakinan pada perkara ini dari sudut pengetahuannya, dia keyakinan pada pengetahuannya melebihi 50% lah, bahasa kita mudahnya.
Kalau contoh tadi kita sebut alam ini diciptakan atau alam ini terjadi dengan sendiri. Maka dua keadaan ini dia kata alam ini diciptakan. Tapi ditanya, yakin? Taklah yakin, tapi rasanya alam ini diciptakan. Nak kata alam ni jadi sendiri, dia kata agak kurang munasabah, dia kata. Yakin tak yakin? Tak yakin, tetapi agak kurang munasabah. Yang lebih munasabahnya ialah alam ini diciptakan. Yakin tak yakin? Tak pasti. Tapi pada pandangan saya, demikianlah. Demikianlah itu yang disebut sebagai ada lebih keyakinan. Lebih daripada 50%. Tetapi tidak mencapai 100%. Jadi ilmu tadi mesti 100% dari sudut keyakinannya. Jadi zan ini tidak mencapai keyakinan yang penuh. Baik pada menafikan ataupun dalam mengisbatkan. Menafikan ataupun mengisbatkan. Nafi alam jadi dengan sendiri. Ataupun mensabitkan alam diciptakan. Tak dapat nak buat keputusan secara yakin. Maka ini disebut sebagai zan. Dan yang keempat, waham. Yang keempat, wahmun dalam bahasa Arab, iaitu ringan pada hatinya pada mengetahui dan berat pada hatinya pada tiada mengetahui. Jadi keyakinan yang tidak mencapai darjat syak. Tak sampai 50%. Rasa macam boleh jadi dan tetapi bila disebut ada tak rasa keyakinan, maka pada pengetahuan itu disebutkan pada dia banyaknya dia tak tahu daripada tahu. Berat sebelah tidak tahu. Berat pada hatinya tiada mengetahui. Maka orang yang bersifat dengan salah satu daripada empat perkara ini, pada jahil, pada syak, pada waham, pada zan, pada waham, empat perkara ini, tiada bagi mereka itu iman. Artinya, jikalau adalah ia i'tiqadkan Allah, i'tiqad akan Allah dan akan Rasulnya dengan jahil, atau dengan syak, atau dengan zan, atau dengan waham, maka orang itu kafir. Jadi itu adalah perkara yang berkait dengan keimanan mesti mencapai darjat yakin. Hal-hal yang berkait dengan keimanan maka ia pada darjat yang yakin dan kepastian. Jadi nanti akan adakah orang yang mengikut pandangan orang lain, hanya mengikut, tidak ada bukti, tidak ada dalil, tak tahu apa yang sebenarnya, tetapi kalau orang kata Allah menciptakan alam, dia yakin sungguh-sungguh Allah menciptakan alam. Tapi bagaimana nak mensabitkan kenyataan itu, dia tidak tahu. Sebab apa? Dia kata, orang kata macam tu, dia pun yakinlah macam itu, maka keadaan ini merupakan suatu perkara yang disebut sebagai taklid. Ada perbahasannya insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Tetapi persoalan iman mestilah mencapai darjat keyakinan. Jadi kalau tidak capai yakin, pandangan jumhur menyatakan jika ada empat perkara tadi, ada jahil, ada syak, ada zan, ada waham, maka ia bercanggah dengan ilmu dan tidak mencapai darjat keyakinan. Tapi perbahasan nak dapat ilmu itu pada tahap yang mana, itu yang disebutkan. Bukanlah dengan kita kata orang yang pada tahap ini adalah orang itu kafir, maka mengkafirkan orang itu bukanlah dengan cara yang terus, tetapi mesti melalui penyelidikan, perbahasan dan juga penelitian
terhadap orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang demikian tadi. Ada kemungkinan kejahilannya kerana ketidakupayaan akal sebagai contoh. Maka ini adalah tidak termasuk dalam tuntutan sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini. Jadi sekadar itulah dahulu untuk kali ini dalam membahaskan antara ilmu dan lawannya yang kita sebut biasanya sebagai kejahilan ataupun ketidaktahuan. Manakala perkara-perkara yang lain berkait dengan ketidaktahuan ini, yang berkait dengan ketidakpastian, ada juga yang disebut sebagai syak, zan dan juga waham. Jadi itu adalah perkara-perkara yang mungkin sebagai muqaddimah untuk kita mengetahui persoalan yang berkait dengan ilmu akidah. Jadi sekadar itulah, jika ada yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan, kekurangan, ketelanjuran kata, tersilap tutur adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.